telah pun dicabar oleh seorang yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sedia untuk subscribe channel saya. Terima kasih juga sedia komen yang membina di channel saya. Terima kasih juga kepada komen-komen yang negatif di channel saya. Apapun saya ucapkan, semoga anda semua berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya mohon maaf kerana setiap video saya terpaksa menggunakan ini kerana suaranya saya masih belum ada, orang kata, satu sistem suara yang lebih baik, audio yang lebih baik, dan memadailah buat masa ni dengan menggunakan smartphone untuk berbicara tentang beberapa perkara yang mana apa yang saya katakan sebelum ini ialah saya menentang, ya, para asatizah ataupun YouTuber yang cuba memprovok, membuat react yang tidak bagus kepada ustaz-ustaz, para da'i dan para ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mana pada pendapat saya ia boleh memporak-perandakan masyarakat awam, mengelirukan masyarakat awam. Jadi dengan sebab itulah saya hadir di dalam channel ini untuk membuat reaction lah, ataupun bantahan-bantahan ke atas perkara-perkara yang react oleh ataupun diunsurkan oleh YouTuber yang menentang ahli sunnah wal jamaah. Okey, hari ini kita nak berbicara tentang kutu. Ya, kutu ni macam-macam jenis kutu kan. Ada kutu rayau. Kutu rayau tu orang. Ada kutu kepala. Kutu kepala itu adalah sejenis serangga ataupun makhluk yang menghuni kepala kita. Dan ada kutu babi juga yang menghuni tubuh-tubuh binatang-binatang dan pelbagai kutu. Ya, tapi hari ini kerana kutu, banyak pertikaian ataupun satu persoalan kepada kita, tetapi ianya memberi satu ilmu kepada kita juga, ya, tentang perbincangan mengenai hukum bangkai kutu ataupun darah kutu yang ada di kepala kita. Namun yang tidak enaknya ialah satu reaksi-reaksi yang seolah-olah cuba memprovok asatizah ataupun ustaz kita yang mengeluarkan hukum berkenaan dengan bangkai kutu yang ada di atas kepala. Ini sebuah, orang kata, reaksi yang baik juga daripada YouTuber kita, dan satu kesimpulan yang boleh kita simpulkan nanti. Dan apa yang saya nak perkatakan di sini, cerita berkenaan kutu ini ialah bermula daripada ceramah Ustaz Muaizat berkenaan dengan hukum kutu, bangkai kutu yang ada di atas kepala itu, apakah hukumnya apabila kita bersolat. Jadi Ustaz Muaizat menyatakan bahawa mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, bangkai kutu adalah najis, dan sudah tentu apabila najis, solat itu tidak sah. Pustak. Dan panjang lagi lah cerita-cerita itu. Tapi saya ambil daripada situ, maka timbullah reaksi-reaksi. Biasalah mereka ini cuba mencari
publicity ataupun bagaimana, saya pun tidak pasti, namun muncullah di dalam Facebook komen-komen terhadap reaksi ataupun ceramah Ustaz Muhaizat tersebut. Dan seorang YouTuber yang bernama Abu Tasnim, ya, dalam komennya di dalam media sosial Facebook, kata Muhaizat, kutu kalau mati atas kepala jadi najis tak sah solat. Sebenarnya dialah kutu yang merosakkan agama. Inilah sikap seorang yang tidak bertanggungjawab, di mana memperlekeh-lekehkan ustaz asatizah ataupun ustaz ahli sunnah wal jemaah. Jadi komen-komen berikut telah didapat reaksi ramai orang, dan anda boleh pergi kepada channel beliau dalam Facebook, yakni channel Abu Tasnim. Dan Abu Tasnim ini adalah salah seorang dari pro media tajdid. Beliau terang-terang memperlekehkan Ustaz Muhaizat, kan? Padahal hukum kutu saja, dan kutu ini ramai mungkin orang tak tahu, kan? Garu-garu mati, ada kutu atas kepala, garu-garu mati kutu tu, dan tak perasan lah, kan? Dan lepas itu dia tak shampoo kepala dia ke apa ke, dan solat. Dan ini baik dan bagus Ustaz Muhaizat menyatakan kepada umum tentang hukum kutu. Tetapi datang mamat ni membuat reaksi yang berbentuk provokasi, ya. Maka oleh kerana ramai yang membuat komen-komen itu, muncul satu komen yang lebih detail daripada seorang yang berilmu dalam channel beliau, iaitu Dr. Rozaimi. Ya, anda boleh cek di dalam channel Facebook beliau, page beliau, ya. Menceritakan panjang lebar berkenaan dengan hukum darah dan najis kutu ini. Saya tidak mahu menyentuh secara detail, dan cuma saya ingin memberitahu anda bahawa Dr. Rozaimi lebih cenderung kepada tidak najis. Ada dua pendapat di situ, dan kedua-duanya pada saya tidak ada masalah sekiranya ada orang kata kesepakatan para ulama, ya, dalam meletakkan hukum. Itu tidak ada masalah. Namun demikian, yang memberi masalah cerita-cerita yang panjang lebar itu, maka dibaca dan diriak oleh seorang YouTuber yang kita segani juga, yakni PI, Protagonist Insight, yang datang membuat satu reaksi yang begitu menarik kepada kita semua, di mana beliau telah memaparkan apa yang Dr. Rozaimi menceritakan kepada umum di dalam channel Facebook beliau itu, di mana ada unsur-unsur yang orang kata tidak enak didengar oleh kita semua. Inilah abang besar kita ni, seorang reaktor Quips di negeri Perlis, dan beliau juga adalah ahli majlis fatwa negeri Perlis. Dan kalau mengikut PI menyatakan bahawa apa yang Dr. Rozaimi huraikan itu, dalam huraian beliau Dr. Rozaimi itu tidak ada masalah, kerana itu ialah pandangan-pandangan satu pihak yang satu lagi, yang mana ianya menjurus kepada hukum yang sebaliknya, yakni hukum dibolehkan. Dan itu yang saya katakan tadi, Dr. Rozaimi memilih hukum tersebut. Tetapi asas daripada itu ialah disebabkan oleh kata-kata yang dimuat naik oleh Abu Tasnim ini. Dr. Rozaimi nak
nak backup lah kan, nak backup, maka keluarlah panjang lebar sehingga sampai kepada hukum lalat sekali yang tidak berkaitan pun dimasukkan sekali lah. Dan anda boleh pergi kepada, kalau anda nak tahu secara detail, anda boleh pergi ke channel Facebook Dr. Rozaimi, dan di situ panjang lebar beliau menceritakan tentang hukum kutu yang kecil itu. Tapi apa yang saya nak utarakan di sini bahawa Dr. Rozaimi telah mendapat KO lah daripada PI ini, yang mana PI ini dapat detect sesuatu yang tidak enak ditulis oleh Dr. Rozaimi. Walaupun PI ini memuji Dr. Rozaimi ini pandai mengolah kata-kata dan sebagainya, namun di dalam kesimpulan tersebut Dr. Rozaimi telah menulis kesimpulan yang pada kita tidak enak didengar. Ya, ia satu bentuk perli atau lebih dalam lagi, iaitu merendah-rendahkan Ustaz Muhaizat. Dia tuju, saya pasti dia tuju kepada Ustaz Muhaizat. Dan disitulah PI membuat olahan bahawa sebagai seorang profesor, sebagai seorang rektor KUIP, sebagai seorang yang orang kata berjawatan tinggi, yang tidak sepatutnya mengeluarkan tulisan-tulisan atau kata-kata sebegitu yang sebagai seorang ilmiah. Kalau orang yang peringkat-peringkat kita ni bolehlah kan, dibolehkan, dimaafkan, tetapi tidak mencorakkan sebagai seorang yang ilmiah dan berjawatan tinggi di dalam kerajaan. Jadi saya di sini saya nak tapi yang aku pelik kan, apabila sesuatu isu saja muncul, disyarahkan oleh Ustaz Muhaizat ke dan beberapa ustaz lain lah, padahal isu tu isu kecil saja, isu kutu je pun. Jadi bagilah, kalaulah dia ada pandangan-pandangan lain, macam dia memang dia menceritakan pandangan-pandangan lain dengan kata-kata ulama, dengan hadis berkenaan dengan kutu ini, itu tidak ada masalah. Dan ada dua pandangan di sini, bermaknanya ada yang berpendapat dari segi mazhab Syafi'i yang lebih detail ialah najis dan batallah solat kalau bersolat, dan yang satu lagi berpandangan dimaafkan, tidak apa, itu tak ada masalah. Yang mana nak ikut mazhab Syafi'i, kita ikut najis, dan yang mana tak mau ikut yang pandangan yang kedua, tidak ada masalah. Tetapi yang memberi masalahnya di sini ialah satu sikap yang cuba untuk merendah-rendahkan ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah, yang di sini ialah Ustaz Muhaizat lah. Sampai perkara-perkara yang tidak ada kaitan pun ditulis di sini, ya. Jadi saya baca sajalah, saya tak masuk dalam ini, saya baca apa kata-kata Dr. Rozaimi pada kesimpulan beliau. Yakni jika ada kutu, cukuplah shampoo dan cuci kepala. Tidak perlu menyusahkan diri, terutama buat wanita, untuk membotakkan kepala seperti dakwaan agamawan tertentu. Agamawan tertentu tu difokuskan pendapat saya kepada Ustaz Muhaizat lah, ya kan. Dan membotakkan kepala ni sebagai orang kata itu adalah satu kaedah, dan tidaklah orang kata diwajibkan botak kepala. Kena fahamlah Dr. Rozaimi, kamu seorang yang cendekiawan, yang ilmiah. Jadi bila kamu kata macam ni, membotakkan kepala ini tidak perlulah, itu ini menandakan kamu seolah-olah merendah-rendahkan ustaz tersebut.
Dan seterusnya ialah ulama dulu lebih teliti dalam mengeluarkan hukum, bukan sekadar selak tirai. Ini perli kepada kata-kata setengah-setengah ulama, di mana isu selak tirai ni tak habis-habis lagi lah, dan bercakap terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini boleh berlaku. Kenapa kamu nak perbesar-besarkan? Dan takkanlah soal kutu ni pun nak selak tirai, bro. Terus berjumpa Rasulullah seperti dakwaan pihak tertentu. Dakwaan siapa? Jadi kamu macam tidak percaya kepada orang-orang, para wali, orang-orang sufi lah kan. Dan ini tentang isu lain lah. Jadi ini kata-kata perli kamu kepada ustaz tersebut. Dan yang seterusnya, dikala kita membahaskan isu darah kutu dan hukum berkaitan bangkai kutu lah, yang jangan kita lupa dan cakna akan darah umat Islam yang terkorban di Palestin dan seluruh dunia Islam. Apa kaitannya dengan darah kutu ni, hukum kutu yang sekecil ni, Ustaz Rozaimi? Kamu telah masuk itu seolah-olah kamu telah cuba untuk memprovok ustaz tersebut, dan kepada orang-orang yang tidak memahaminya, ikut sajalah apa yang ditulis oleh kamu. Sedangkan tulisan ini menunjuk dia tak ada kaitan pun. Dia tak ada kaitan pun dengan isu najis kutu tersebut. Dan jika kamu seorang yang ilmiah, kamu tidak sepatutnya membuat kesimpulan sebegini. Cukuplah untuk memberi kefahaman kepada orang awam, kamu menyatakan pandangan yang kedua tersebut, dan cukup setakat itu. Jika kamu orang yang benar-benar ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Jadi urusan kutu ini dengan darah umat Islam di Palestin, kamu memberi pesan, okey, baiklah, cantik beri pesan itu, namun apa tindakan kamu dan orang-orang kamu tentang menyelamatkan Islam keseluruhannya? Saya nampak ramai di antara asatizah yang menyerang ahli sunnah wal jamaah ini lebih setiap hari membuat video-video provokasi, membuat reaksi-reaksi yang begitu, orang kata, teruk sekali lah, sehingga kan seolah-olah macam ada satu pergaduhan. Mengapa kamu tidak suruh orang-orang itu hala kepada kerja-kerja kebajikan, membantu umat Islam di Palestin, membantu umat Islam di Chechen, membantu umat Islam di Nusantara ini, ya, seperti di Filipina, di selatan Thailand, ya, lebih baik daripada menyerang ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Betul tak, kawan? Apa tindakan kamu? Dan kamu sendiri saya nampak lebih kepada cuba membuat reaksi-reaksi merendah-rendahkan ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah dalam banyak perkara. Apabila saya membaca hujah-hujah kamu, dan inikah cara tulisan kamu kepada umum yang melambangkan kamu seorang yang pemegang PhD, seorang yang berjawatan tinggi, yang ilmiah, kan? Adakah begini? Sepatutnya kamu menyarankan kepada semua, ya, yang klaim diri mereka, YouTuber-YouTuber yang klaim diri mereka itu bermazhab ataupun salafi, lebih fokus kepada perkara-perkara yang kamu sebut, yang nombor 3 tadi, ya, lebih menjalankan kerja-kerja kebajikan daripada kamu menyerang asatizah yang memberi ceramah-ceramah kepada jemaah mereka untuk kebaikan umat di tanah Melayu ini. Dan apabila kamu nak buat reaksi yang orang kata pandangan-pandangan, berilah pandangan-pandangan yang baik supaya masyarakat umum di luar sana menerima kedua-dua pandangan tersebut. Dan tidak perlulah kamu cuba untuk memperlekeh-lekehkan ataupun mengaitkan perkara-perkara yang kecil seperti kutu ini kepada perkara-perkara yang lain. Ya, buatlah
ceramah yang lain. Tak begitu kawan-kawan. Jadi inilah kalau kita lihat sebagai kesimpulan saya juga bahawa protagonis Insight telah berjaya memberi KO kepada Dr. Rozaimi, dan diharap Dr. Rozaimi udah-udahlah dan fikirkanlah Dr. Rozaimi bahawa jika kamu benar, kamu orang yang berpelajaran tinggi, dan kamu benar, kamu adalah seorang yang ilmiah, jadilah seperti orang-orang yang ilmiah yang lain dan berilah manfaat kepada orang awam keseluruhannya di bumi yang tercinta ini, dan carilah satu, orang kata, cuba merapatkan saf-saf di antara umat Islam di negara ini, bukan dengan cara yang kamu buat seperti ini. Dan syabas kepada protagonis Insight yang mana telah memberi satu reaksi yang begitu menarik untuk kita tonton ni. Ya, anda boleh tonton channel beliau yang berkaitan dengan kutu ini. Kutu, alamak, pasal kutu pun macam-macam. Inilah abang besar bila Abu Tasnim, puncanya Abu Tasnim saja yang membuat satu muat naik perkara yang pada pendapat saya inilah hati dia. Ini melambangkan hati puak-puak ni. Ya, tidak sepatutnya begitu. Ya, sepatutnya lebih terbuka dan lebih ikhlas dalam menyampaikan satu-satu ilmu kepada orang awam. Okey, sahabat-sahabat semua, di situ saja pada video kali ini. Diharap sahabat-sahabat memberi pandangan sahabat-sahabat pula di dalam komen-komen, supaya kita sama-sama mendapat manfaat yang baik, ya. Jangan ada satu seperti komen, ada satu hamba Allah itu setiap komen dia Masya Allah negatif saja. Kalau saya sebut di sini dalam channel dia adalah channel Jasni apa. Jasni ni, kalau nak sahabat nak tahu, kawan baik saya suatu ketika dulu ada nama Jasni. Macam ni lah orang dia. Tapi dia dah meninggal lah. Dia dah meninggal, ya. Ada je tak betul pada orang. Komen dia tu semua negatif saja. Semoga Allah menempatkan sahabat saya itu di tempat yang di kalangan orang-orang mukmin lah, insya-Allah, ya. Kita doakan dan harap-harap Tuan Jasni yang selalu komen dalam channel saya ni juga, semoga Allah memberi hidayah kepada beliau lah. Ya, ini Wahabi kok. Wahabi tegar. Wahabi ni ada banyak kategori, ya. Yang Wahabi tegar ni yang amat bahaya. Yang Wahabi ekstrim ni yang amat bahaya kepada kita semua di Nusantara ini. Yang ini yang kita serang. Sebab mereka-mereka ini tanpa segan silu menyerang ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah dan cuba memutaberlikkan fakta-fakta yang ada, ya. Ini yang kita serang, dan kita serang mereka ini supaya masyarakat umum, masyarakat awam lebih memahami dan lebih berhati-hati di dalam menjalani ibadah-ibadah mereka semua. Jadi itulah yang kita selalu gempar-gempurkan, ya. Okey, sahabat-sahabat, panjang lebar pada hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat sekali lagi yang sudi subscribe channel saya yang tidak seberapa ini, dan insya-Allah pada masa-masa akan datang saya cuba upgrade kepada video-video yang lebih baik, lebih memberi manfaat kepada masyarakat umum. Saya orang awam, setakat kefahaman orang awam, dan saya tujukan juga kepada orang awam di luar sana supaya orang awam lebih berfikir dengan waras dan mengamalkan agama Islam dengan sebaik-baiknya mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, dan janganlah terus rujuk kepada Al-Quran dan juga hadis,
rujuklah dengan ulama-ulama dan ustaz-ustaz anda. Jangan ikut yang katakan kita ikut Al-Quran dan hadis, kita terus rujuk Al-Quran dan hadis, lintang bukanlah kita. Siapalah kita, kan? Kita kena ikut mazhab dan ikut ulama-ulama, ikut ustaz-ustaz yang mereka lah yang menerangkan kepada kita, ya, kita ni apa yang kita tahu, betul tak? Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.